Assalamualaikum. Saya Muhammad Aziz bin Ahmad daripada kumpulan 5. Nombor matrik saya 10 DKM 20F1090. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Izzat Irfan bin Muhammad Rasmadi. Nombor matrik saya 10 DKM 20F1089. Nama saya Syamsul Akmal bin Suzaini dan nombor matrik saya 10 DKM 20F1066. Nama saya Muhammad Nur Amir bin Nizam di kelas DKM 2E dan nombor matrik saya ialah 10 DKM 20F1065. Pembentukan sains dan teknologi dalam Islam adalah berasaskan dua sumber utama, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Di samping sumber yang lain, pertumbuhan sains dan teknologi dapat dilihat sejak zaman dahulu lagi, khususnya pada zaman pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah. Seterusnya, para sarjana Islam yang terkenal terbukti memberi idea dan sumbangan yang besar dalam pelbagai bidang ilmuan seperti astronomi, matematik, fizik, kimia, perubatan, kejuruteraan dan sebagainya. Dengan itu, jelas menunjukkan bahawa agama Islam menggalakkan umatnya menerokai sains dan teknologi serta berusaha ke arah perkembangan sains dan teknologi demi kesejahteraan hidup manusia sejagat. Pertumbuhan sains dan teknologi Islam seawal kira-kira 10 hingga 15 Masihi, kota besar sekarang seperti London dan Paris ketika itu masih lagi kelihatan seperti bandar yang usang dan tidak membangun. Namun pada ketika itu keagungan tamadun Islam mula bercambah. Pelbagai ilmu sains dan teknologi diperluas serta pembangunan yang mampan dimajukan. Pelbagai sistem dan teknologi diaplikasikan bagi kemudahan masyarakat sekeliling. Para khalifah Umayyah dan Abbasiyah giat mengutamakan aktiviti penterjemahan buku Yunani yang berkaitan dengan ilmu sains dan teknologi ke bahasa Arab. Berikutan dari proses penterjemahan yang meluas itu, ilmu sains dan teknologi semakin berkembang pesat dalam tamadun Islam ketika itu. Sumbangan Islam dalam sains dan teknologi. Yang pertama, astronomi. Astronomi merupakan bidang sains yang mengkaji kedudukan, pergerakan maupun pengkiraan serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. Seawal pertengahan abad ke-8 Masihi, ahli astronomi Muslim generasi pertama muncul di bahagian Baghdad. Pelbagai karya ditulis berkaitan astronomi seperti usul al-falak dan banyak lagi. Astrolab merupakan alat astronomi yang utama yang digunakan ilmuwan Islam untuk menentukan altitude bintang, matahari dan planet selain mampu mengukur waktu, ketinggian gunung serta kedalaman perigi, sungai atau laut. Segala pengukuran ahli astronomi ketika itu dibukukan dalam bentuk jadual merupa takwim. Terdapat beberapa ahli astronomi Islam yang termasyhur pada zaman kemajuan Islam yang antaranya ialah Al-Biruni yang pada ketika itu mampu menentukan jarak antara bintang melalui cerapannya. Seterusnya, Khalifah Al-Ma'mum yang mendapati bahawa kulilit sepanjang 40,253 km di mana hanya mempunyai perbezaan tipis sebanyak 0.5% dengan ukuran lilit bumi yang diperolehi pada zaman ini. Dan yang terakhir, Nasir ad-Din memperkenalkan teori kedudukan bintang dan planet. Isi yang seterusnya, matematik. Masyarakat kini sering dimomok dengan kepercayaan bahawa segala teori penting dalam asas pengiraan matematik. Semuanya didatangkan dari ahli pemikir barat. Hakikatnya, ahli matematik Islam dahulunya menemui pelbagai teori penting seperti sistem nombor, sistem perpuluhan metrik, algebra, trigonometri dan juga geometri. Ramai ilmuwan Islam yang menyumbang kepada penemuan teori matematik yang masih lagi digunakan pakai sehingga kini, seperti Al-Khawarizmi digelar bapa algebra, membincangkan kepentingan serta penyelesaian algebra dalam kehidupan seharian dalam karyanya yang berjudul Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabal wa Al-Muqabbalah. Seterusnya, Al-Kindi mengarang beberapa buah buku berkaitan arithmetik, sistem bernombor, kuantiti relatif, penentuan, pengkadaran dan masa serta tata cara berangka dan penghapusan serta banyak lagi. Yang ketiga, Al-Batani. Ia mengetengahkan konsep moden dengan perlambangan, fungsi serta identiti trigonometri. Beliau turut menyediakan jadual pengukuran darjah seperti sinus, tangen dan lain-lain. Dari segi fizik,
Pada lingkungan abad 600 hingga 830 Masihi, tiada pertemuan atau dapatan dari ilmu Islam dalam bidang ini. Namun terdapat beberapa pemindahan ilmu fizik tamadun awal seperti tamadun Yunani. Dari abad 830 hingga 900 Masihi, barulah terdapat tanda wujudnya pengolahan baru dan pembaharuan dalam penggunaan kategori intelektual dan kajian fizik 2013. Sungguh pun perkembangan bidang fizik ini agak sedikit perlahan, namun pelbagai teori dan hasil yang akhirnya dapat ditemui oleh para ilmuwan Islam seperti yang pertama, Ibnu Al-Haytham dikenali sebagai bapa optik moden kerana penemuan beliau terhadap gerakan cahaya serta fenomena optik. Beliau menggunakan mesin larik untuk membuat cermin, kancah cembung dan cengkung. Beliau merupakan pelopor penemuan teknologi kamera dan projektor pada zaman ini. Yang kedua ialah Al-Biruni. Al-Biruni membincangkan tentang graviti, ruang, jirim serta pergerakan bumi. Selain membincangkan ilmu berkenaan atom, beliau mengetengahkan ilmu mekanikal dan hidrolik sehingga maju. Yang ketiga ialah Al-Razi. Al-Razi yang terkenal dengan julukan nama Rhazes di barat menghasilkan banyak karya berkaitan alkemi, optik, gerakan, ruang dan masa. Sumbangan dalam bidang kimia. Perkembangan sains umat Islam bermula daripada pendidikan teori merujuk kepada penggunaan praktik yang menyaksikan saintis Muslim menghasilkan barang-barang harian seperti kapur barus, air sudi dan minyak rosak. Jelas kelihatan bahawa kimia merupakan antara bidang sains terawal yang diperolehi oleh saintis Islam. Para ilmuwan Muslim merupakan golongan pertama yang mengasaskan ilmu kimia. Antara temuan penemuan hebat para saintis Islam dalam bidang kimia ini adalah Jabir ibn Hayyan yang dikenali sebagai Gabir oleh golongan barat diberi gelaran bapa kimia moden kerana menemukan banyak hasil kajian tentang jenis-jenis asid seperti asid klorida dan asid nitrat serta menemukan larutan untuk melarutkan emas. Terlalu banyak sumbangan beliau dalam bidang ini, terutamanya dalam komposisi yang berkaitan dengan besi. Okey, dia pandai bab larut-larut besi ni, dia tahu semua. Okay, seterusnya ialah Abu Bakar Muhammad yang banyak memberikan informasi lengkap berkenaan beberapa reaksi kimia. Beliau juga merupakan orang pertama yang mampu menghasilkan asid sulfat serta beberapa asid lain serta menghasilkan zat yang manis melalui penggunaan alkohol. Dia pandai bab alkohol ni, dia tahu semua. Antara karya ilmiah beliau adalah Kitab Al-Asrar serta Liber Experimentarum. Okey, seterusnya ialah dalam bidang perubatan. Perubatan pada awal tamadun sebelum kedatangan Islam dipengaruhi oleh perubatan Yunani dan Parsi. Selain perubatan berbentuk amalan sihir dan tahyul. Setelah kedatangan Islam, masyarakat Arab mengubah sikap dan amalan mereka dalam bidang perubatan dan penyakit berlandaskan ajaran Islam. Ibn 2003. Perkembangan ilmu perubatan Islam terbagi kepada dua, iaitu penterjemahan dan penghasilan atau penemuan. Banyak penemuan ilmuwan Islam dalam bidang perubatan ini yang menjadi pelopor pada penemuan baru yang digunakan pakai pada masa ini. Antara sumbangan ilmuwan ini sebelum diolah pada kemajuan lebih tinggi pada zaman ini adalah Al-Razi, merupakan seorang saintis yang terulung yang berjaya menghasilkan 200 buah buku perubatan yang masih menjadi rujukan sehingga kini. Yang doktor-doktor zaman lala ni dia baca buku dia lagi untuk
belajar harian. Okey, seterusnya ialah Ibn Sina menemukan banyak penemuan perubatan moden yang dibincangkan dalam Al-Qanun. Kajian dan penemuan beliau sangat berguna dalam dunia perubatan sekarang, seperti perbincangan berkenaan penyakit kencing manis dan jangkitan penyakit saraf. Kejuruteraan. Para saintis Islam pada era inovasi sains lebih banyak menumpukan usaha ke arah penggunaan teknologi yang diciptakan berbanding penulisan dan penghasilan teknologi baru. Hal ini menyebabkan karya teknologi kejuruteraan amat sedikit jika dibandingkan dengan karya sains yang lain. Selain itu, kejatuhan Empayar Islam ketika itu menyukarkan lagi pembangunan teknologi kejuruteraan awam. Banyak manuskrip dan buku para saintis dan jurutera Muslim mengalami kemusnahan ketika kejatuhan Empayar Islam. Antaranya Al-Maqdis yang menerangkan berkenaan mesin roda air di sepanjang sungai Ahwaz di Iran. Yang kedua, Taqiyuddin menulis dan mencipta mesin pengangkutan air yang dikenali sebagai Syadul, Syakia dan Naura pada abad ke-12 Masihi. Mesin ciptaannya bergerak menggunakan tenaga binatang dan kuasa air, iaitu hidro. Yang ketiga, Al-Jazari sangat mahir dengan ciptaan mekanika robotik yang boleh dibanggakan ketika itu. Beliau juga mengetengahkan sistem tali air yang menggunakan pam dan juga paip air. Rumusan. Sumbangan sains Islam memberikan banyak faedah kepada kehidupan manusia pada zaman moden. Setinggi mana kemajuan dan seluas mana pengaruh Islam terhadap masyarakat dunia. Namun semua ini tidak dapat dicapai sekiranya tiada kesedaran umat Islam, iaitu melaksanakan tanggungjawab mereka dalam berdakwah dan melakukan jihad seperti yang ditekankan oleh ajaran Islam berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu, sains moden pada era sekarang hendaklah mengambil contoh daripada sains Islam yang terdahulu agar kita dapat mengenali serta memahami dengan lebih mendalam tentang ilmu tersebut. Sekian, terima kasih.